Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah di Masjid Asy-Syafa'ah pada pagi ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Dan bagaimana kita pada pagi ini sudah bersedia untuk mengikuti sambungan perbincangan hadis kita yang bertajuk sederhana dalam amalan. Sebab minggu lepas kita bincangkan bahagian yang pertama, dan pada hari ini saya ingin menyambunglah perbincangan daripada hadis itu, sebagai kita ambil ia bahagian akhir ya untuk pagi ini. Maknanya hari ini kita akan habiskan ataupun kita akan selesaikan perbincangan hadis kita bertajuk sederhana dalam amalan. Okey, baik muslimah, kita lihat ya di sini pada bahagian yang akhir kita berada pada perbincangan di halaman 48. Ya, kita berada di halaman 48. Saya rasa silap 49 ya. Minta maaf. Di skrin saya ni tersilap ya, halamannya. Sebenarnya halaman 49, bukan 48 ya. Saya tersilap, minta maaf ya di sana. Okey, baik. Jadi pada minggu lepas ya, kita bincangkan tentang arahan perintah Nabi SAW kepada kita sebagai umat baginda agar bersederhana dalam amalan kita, sesuai ataupun sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Ada beberapa teguran yang telah Nabi SAW berikan kepada para sahabat yang ingin mengamalkan amalan yang berlebihan daripada apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi pada hari ini kita akan lihat kepada contoh-contoh yang lain yang menunjukkan kepada kita bahawa baginda memang amat menegaskan tentang hal ini. Dalam setiap amalan yang kita laksanakan, ianya perlu ada kesederhanaan, terutamanya dalam amalan ibadah kita. Kerana baginda SAW sendiri melaksanakan amalan-amalan ya dengan cara yang tidak memudaratkan diri baginda. Baik, kita pergi kepada hadis kita yang pertama pada pagi ini. Ada sebuah hadis yang ditampilkan dalam kitab kita ya di halaman 49 ya. Sekali lagi ya, saya maklumkan halaman di skrin saya tersilap di situ, halaman 49. Jadi kita lihat pada hadis kita yang pertama di sini, Nabi ingin menjelaskan kepada kita bahawa jangan memberatkan diri ketika kita beramal soleh. Ada satu peristiwa yang berlaku yang dikisahkan ataupun diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, yang mana beliau berkata, dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza hablun mamdudun baina sariyataini. Ada pada satu hari ya, muslimah, Nabi SAW baginda masuk ke dalam masjid. Kemudian baginda melihat ada tali yang diikat pada dua tiang. Jadi bila Nabi SAW melihat tali yang diikat pada dua tiang tersebut, Nabi tanya kepada mereka, mahazal habl, mahazal habl, iaitu apa tali ni, tali apa? Kenapa ada dua tali di sini? Itu maksudnya lah ya. Okay, kenapa ada dua tali di sini? Untuk apa tali ni diikat di dua tiang ini? Qalu, jadi orang yang mendengar ya, mereka yang mendengar pertanyaan Nabi SAW itu tadi, mereka pun menjawab, qalu hadha hablun, qalu hadha hablun li Zainab fa idza fatarat ta'allaqat.
Jadi mereka kata begini kepada Nabi, ya, mereka jawab begini kepada Nabi. Tali ini milik Zainab. Bila dia solat dengan berdiri, lalu dia rasa letih, dia akan pegang tali tersebut. Jadi mereka beritahulah tujuan tali yang diikat di dua tiang tu tadi kan, ia adalah tali milik Zainab. Jadi Zainab ni bila dia solat, kemudian solat dalam keadaan berdiri, ya, muslimah, dia solat dalam keadaan berdiri, mereka kata jika dia penat kan, dia akan pegang tali tu untuk supaya dia boleh berdirilah dalam keadaan solat tadi. Jadi bila Nabi SAW mendengar jawapan daripada mereka tadi kan, Nabi pun kata begini kepada mereka. Nabi beritahu kepada mereka, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la hulluhu liyusalli ahadukum nashatahu fa idza fatara falyaq'ud. Nabi kata kepada mereka, janganlah kalian melakukan sedemikian. Solatlah kalian selagi masih giat, maknanya selagi masih ada kekuatan, selagi masih ada kemampuan solat dalam keadaan berdiri itu. Dan apabila rasa letih, tapi bila dah sampai masanya yang mana kita terlampau letih, Nabi perintahkan supaya kita duduk. Jadi di kalangan para ulama melihat bahawa hadis ini ialah berkaitan tentang solat sunat. Ya, solat sunat. Jadi bila kita qiyam contohnya, bila kita melaksanakan solat-solat sunat kita, mungkin ada masa-masanya ketika kita solat sunat itu kita letih dalam keadaan berdiri. Jadi boleh di sini berdasarkan kepada hadis ini, ya, boleh jika sekiranya bila letih dalam yang mana kita tak mampu untuk berdiri ketika melakukan solat sunat itu, Nabi kata fa idza fatara falyaq'ud. Maka kalau dia rasa letih, hendaklah dia duduk. Apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, ya muslimah, ia menunjukkan bahawa kita bila kita beramal, dan ini ya berkenaan dengan solat sunat, mungkin qiyamul lail kita dan sebagainya yang kita qiyam, kita bangun malam tu kan, jika kita ni tak mampu, ya, jangan kita memberatkan diri kita sampai dah tak boleh berdiri, nak berdiri juga. Itu maksudnya, dah tak boleh berdiri, nak berdiri juga, kerana ia boleh memudaratkan. Jadi dalam hal ini, jika rasa letih, jika rasa tak mampu, maka dibolehkan untuk duduk. Dalam kata lain, Nabi nak pesan pada kita, bila kita nak mempergiatkan diri kita ni dalam keadaan nak melaksanakan amalan-amalan sunat, ya, pastikan jangan kita melampau-lampau dan memberatkan diri kita sendiri. Jika tidak mampu, ada cara yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, iaitu Nabi kata apa di sini? Duduk bila sudah rasa letih. Okey, baik, kita terus pergi kepada hadis kita yang kedua. Di dalam hadis kita yang kedua ini, Nabi SAW ingin pesan kepada kita. Kadang-kadang dalam hidup ini, ia tak semestinya kita buat banyak amalan. Ya, banyak sangat-sangat sehingga kita berada pada tahap kita letih, kita tak mampu, tapi kita nak buat juga. Ia bukan begitu. Namun yang penting ialah tentang bagaimana berterusan amalan tersebut. Ya, jadi di sini Nabi SAW ada menegurlah, ya, kalau kita lihat dalam kisah ini, Aisyah radhiyallahu anha pada waktu itu ketika Nabi SAW masuk ke rumah dia, kan? Kalau kita lihat dalam cerita ini, Nabi dapati ada seorang wanita bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Wa indaha imra'atun faqala man hadhi. Jadi bila Nabi SAW melihat ada seorang wanita bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha dalam rumahnya, Nabi tanya, siapa wanita ini? Jadi Aisyah pun ceritakan kepada Nabi tentang wanita tersebut. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Aisyah kata begini, qalat fulana, dia adalah seorang fulana, seorang wanita, la tanamu, yang tidak tidur sepanjang malam. Kerana apa? Fadzakarat min salatiha. Jadi Aisyah radhiyallahu anha pun menyebutkan tentang solatnya yang sepanjang malam itu, yang menyebabkan wanita ini tidak tidur pada malam itu. Jadi apa kata Nabi SAW ketika mendengar penceritaan Aisyah radhiyallahu anha tentang wanita yang ada di sampingnya?
Nabi SAW pun kata begini, Muslimah. Nabi kata, "Mah alaikum bima tutiquna, fa wallahi la yamallu Allahu azza wa jal hatta tamallu walakinna ahabba ad-din ilaihi ma dawama alaihi sahibuhu." Nabi kata begini kepada Aisyah radhiyallahu anha, cukup. Ya, alaikum bima tutiqun. Kalian seharusnya solat ataupun mengerjakan solat mengikut kepada kemampuan kalian. Kita nak solat malam ini bagus, Muslimah. Ya, bagus sangat-sangat. Sebab tu tadi Nabi SAW tanya kan, kenapa wanita ni, siapa dia? Aisyah kagum ya dengan apa yang dilakukan oleh wanita itu tadi, kerana dia tak tidur dan dia solat sepanjang malam. Tapi di sini Nabi pesan, Nabi kata apa? Cukup, buatlah amalan, contohnya solat tadi kan, ikut kepada kemampuan kita. Jika kita mampu buat solat malam 2 rakaat saja, Muslimah. Kalau kita rasa kita mampu nak buat 12 rakaat, 12 rakaat. Tapi jangan sampai kita melaksanakan solat itu tadi kan, sehingga kita memberatkan diri kita, yang mana ia di luar kemampuan kita, kerana agama kita tidak mengajarkan hal yang sedemikian. Sebab itu Nabi kata begini, kita bila buat amalan-amalan ini kan, Nabi pesan, Nabi kata apa? Fa wallahi, demi Allah, Nabi kata, Allah tidak pernah bosan hingga kalian yang bosan. Kita buat sikit amalan kita tadi kan, kita buat sikit, Allah tak bosan. Esok kita buat sikit lagi, kita buat sikit lagi, Allah akan sentiasa meraihkan amal soleh kita bila kita lakukannya ikhlas kerana Allah. Tapi bila kita terlampau-lampau, kita buat sesuatu yang di luar kemampuan kita, yang bosan itu adalah kita kelak. Ya, nanti kita yang bosan. Dah lah, penat nak buat ni, hari-hari buat macam gini kan, penat. Kita akan tinggalkan amalan itu. Kenapa? Kebosanan kita terhadap amalan tersebut. Sebab itu di sini Nabi pesan, Nabi kata begini, walakinna ahabbad dini ilaihi ma dawama alaihi sahibuhu. Namun paling dicintai agama amalan yang dilakukan oleh seseorang secara berterusan. Kita nak buat satu amalan ni, Muslimah, kita nak ia kekal. Maksudnya kekal ni dia berterusan. Jangan kita buat banyak, akhirnya bila kita bosan, kita tinggalkan terus dan kita tak buat lagi amalan itu. Kita tak nak sedemikian sebab sayang amalan tersebut. Jadi yang penting ya, untuk mengelakkan diri kita daripada kebosanan itu tadi kan, untuk mengelakkan diri kita daripada kebosanan itu tadi, apa yang perlu kita buat? Buatlah sedikit demi sedikit. Jadi kalau solat malam tadi contohnya ya, yang kita ada dalam kisah ini, dalam solat malam itu, mulalah dengan 2 rakaat terlebih dahulu kan, ikut kepada kemampuan kita. Dan kalau dalam sepanjang hayat kita itulah yang kita mampu, alhamdulillah. Kerana apa? Yang penting kita buat secara berterusan. Jangan buat 12 rakaat, 20 rakaat contohnya, tapi buat masa itu saja. Namun akhirnya kita tinggalkan. Setahun, 2 tahun, tinggal tak lama dah, tak buat lah. Sebab apa? Bosan dah, tak nak buat lagi dah. Serik dah, waktu serik tak nak buat lagi dah. Baru nanti kemudian nak start balik, dia lambat. Sebab tu Nabi tadi pesan, ya, Allah memang tak pernah bosan dengan amal-amal soleh kita yang kita lakukan ikhlas kerana dia. Tapi yang bosan itu nanti ialah kita, yang akhirnya menyebabkan kita meninggalkan perbuatan tersebut ataupun amalan itu tadi. Tapi biarlah kita buat amalan yang ikhlas kerana Allah ini ya, sedikit. Namun kita buat setiap hari. Kita buat setiap hari kerana apa? Kita mampu untuk buat amalan itu. Ya, jadi ada satu kisah yang berlaku di zaman Nabi SAW. Apa kisahnya?
jika kita lihat di sini dalam kitab kita ya, ada mendatangkan kepada kita dengan satu kisah, iaitu cuba muslimah lihat pada halaman kita yang ke-50 dalam kitab kita. Ada sebuah kisah yang ditampilkan di sini untuk menunjukkan bahawa dalam amalan-amalan yang kita lakukan ini, dia perlu ada, kalau saya nak kata batas tu okey jugalah ya, dia perlu ada batasnya, perlu ada hadnya. Lihat kepada keadaan, lihat kepada suatu situasi, bagaimana situasi tersebut. Jadi di sini ada sebuah kisah yang ditampilkan kepada kita tentang kisah Salman dan juga Abu Darda radhiyallahu anhuma, ya. Salman dan Abu Darda radhiyallahu anhuma. Dalam kisah ini diceritakan kepada kita bahawa Nabi mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa baina Abi Darda. Jadi bila Nabi mempersaudarakan antara mereka berdua, ada satu masa Salman dia ziarah Abu Darda. Fazara Salman Abu Darda. Jadi bila dia sampai ke rumah Abu Darda, dia lihat Ummu Darda. Ya, dia lihat Ummu Darda. Fara'a Ummu Darda mutabadzila. Dalam satu keadaan yang kita kata berpenampilan kusam. Jadi Salman radhiyallahu anhu ni kan, dia datang ke rumah Abu Darda. Dia lihat Ummu Darda. Ummu Darda ni isterilah kepada Abu Darda, dalam keadaan yang berpenampilan kusam. Mungkin kalau dalam erti kata yang lain, ya muslimah kita kata di sini, dia dalam keadaan yang mana serembah-serembih, yang tak terurus, isteri dia ni. Jadi Salman ni pelik. Kenapa isteri Abu Darda berpakaian dan berpenampilan sedemikian? Kan? Sampai macam tak terurus. Bukan dia tak ada suami, dia ada suami. Begitulah kan. Jadi Salman tanya kepada Ummu Darda. Dia tanya gini, ma sya'nuki mutabazzilah. Dia tanya, kenapa kamu berpenampilan kusam wahai Ummu Darda? Jadi apa jawab Ummu Darda di sini? Dia kata gini, qalat inna akhaka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Sesungguhnya saudaramu iaitu Abu Darda, dia tidak berhajat pada dunia lagi. Apa maksud dia tak berhajat pada dunia lagi? Dia memang dah tak berkeinginan lah. Maknanya ada isteri pun tak tengok, ada apa-apa dah. Dia memang dah tak ada keinginan untuk menikmatilah kehidupan dunia ni. Begitulah keadaannya. Sehingga isteri pun, ada keluarga pun dah tak kisah sangat. Jadi Salman ni kan, dia bermalam di rumah Abu Darda untuk melihat situasi Abu Darda, bagaimana kehidupan seharian Abu Darda ini. Jadi pada masa itu kan, tadi Salman datang kan ke rumah Abu Darda. Abu Darda tak ada. Kemudian bila Abu Darda datang, pulang ke rumah dia, Abu Darda pun ialah tetamu kan. Salman ni tetamu, dia pun beri jamu Salman ni makanan. Ya. Jadi ketika Abu Darda tiba, didekatkanlah makanan kepada Salman. Lalu dia, iaitu Abu Darda, berkata, makanlah kerana aku sedang berpuasa. Jadi Abu Darda ni bagi Salman makan. Namun dia kata gini kepada Salman, kul fa inni sha'im. Dia kata kepada Salman, kau makanlah, aku puasa lah. Macam itulah kan ayat ni, kau makanlah, tak apa, aku puasa. Tapi apa kata Salman kepada Abu Darda? Salman kata begini kepada dia, kan, qala ma ana biakilin hatta ta'kul. Qala, fa akala. Jadi Salman kata gini kepada Abu Darda, aku tak nak makan, kan, aku tak nak makan selagi engkau tak makan. Jomlah makan, macam tu kan. Jadi dalam hadis ini, perawi dalam hadis ini pun menyebutkan bahawa Abu Darda dia makan. Dia makan kerana Salman ajak dia makan sekali tadi kan. Jadi dia batalkan puasa dia tadi, dia pun makan. Kemudian sampai pada waktu malam. Okey, sampai pada waktu malam, Abu Darda dia tak nak tidur.
Dia tak nak tidur. Jadi Salman kata kepada Abu Darda, kan, dhahaba Abu Darda liyaqum. Jadi Abu Darda ni pada waktu malam ni, Abu Darda pergi untuk melaksanakan solat malam. Namun Salman berkata kepadanya, tidurlah Abu Darda, tidur. Fanama. Jadi Abu Darda tidur. Dia tidur sekejap je. Ya, Abu Darda tidur sekejap je. Kemudian dia bangun lagi. Bila dia bangun lagi, Salman kata kepada dia, tidur. Salman suruh dia tidur lagi. Kan? Salman nampak dia bangun ni. Salman ni dia berjaga lah kan. Ada tengok orang ni dia tak nak tidur ni kan. Dia tahu dia mesti nak tidur ni. Tapi bila dia nampak Abu Darda bangun tadi kan, dia kata tidur. Dia suruh Abu Darda tidur. Dan pada masa tu Abu Darda pun tidur. Okay, so fanama, disebutkan kita ni, fanama. Falamma kana inda subhi. Jadi apabila nak menjelang masuk waktu subuh kan, qala lahu Salman pun kata kepada dia, kumil'an. Dan nak masuk waktu subuh tu kan, Salman pun kejutkan Abu Darda tu. Dia kata kepada Abu Darda, dah sekarang kita boleh bangun. Okay, sekarang kita boleh bangun. Kemudian mereka berdua pun bangun. Lalu mereka berdua menunaikan solat pada waktu itu. Sekarang ni bagi saya dia belum lagi masuk waktu subuh, nak menjelang tu mungkin bagi kita dalam masa setengah jam, masih lagi sempat lah untuk solat malamnya, ya, masih lagi sempat untuk melaksanakan solat malam sebelum melaksanakan solat subuh. Jadi setelah mereka solat semua kan, Salman dia ada pesan kepada Abu Darda, dia berikan nasihat kepada Abu Darda. Dia kata begini kepada Abu Darda, ya, faqala. Jadi Salman kata kepada Abu Darda ni, inna li nafsika alayka haqqan wa li rabbika alayka haqqan wa li dhaifika alayka haqqan wa inna li ahlika alayka haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqah. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال له صدق سلمان. Jadi Salman ni dia nasihatkan kepada Abu Darda. Dia kata kepada Abu Darda, dia kata kepada Abu Darda begini muslimah. Sebab tadi kan dia sampai rumah Abu Darda, dia tengok keadaan isteri dia, Allah kesiannya, isteri dia tak terurus dengan pakai pakaian yang kusam dan macam terombang-ambing hidup. Ada laki macam tak ada laki, ya. Orang kata kan, ada laki macam tak ada laki dalam keadaan yang tak terurus. Jadi Salman ni pelik, kenapa hidup macam gini sekali kan? Bila Salman bermalam di rumah Abu Darda, dia lihat keadaan dia lihat keadaan Abu Darda tu berpuasa sepanjang masa, kemudian tak nak tidur, solat malam sepanjang malam kan. Kalau lihat kepada kes situasi itu tadi, kita dapati bahawa memang begitu keadaan Abu Darda, sehingga Ummu Darda pun diabaikan, tak diberikan perhatian oleh suaminya. Jadi Abu Darda ni selepas malam itu kan, lepas solat subuh semua, dia nasihatkan kepada Abu Darda, ya, dia kata kepada Abu Darda, kita ada diri, engkau ada diri, pada diri engkau ada hak Allah, ya, wali rabbika haqqan, dan untuk Tuhan kamu ada hak, iaitu Allah ada hak. Kita ada tetamu juga ada hak. Kita ada keluarga, ni keluarga ialah adik-adik, isteri kita, anak-anak kita, mereka semua ada hak untuk kita berikan. Sebab itu tadi Salman kata apa kepada dia, ya, berikan setiap yang mempunyai hak dengan haknya, jangan dibiarkan. Dan seingat saya tentang hal ini juga kita sudah jelaskan pada minggu lepas, ya muslimah, yang mana Nabi SAW pesan kepada siapa? Uthman ibn Maz'un. Yang mana Nabi pesan kepada Uthman kan, setiap sesuatu ada haknya. Yang Nabi kata kepada dia bahawa untuk keluarga engkau ada hak, untuk diri engkau ada hak, untuk tetamu engkau juga ada hak. Maka bila Uthman dia nak berpuasa sepanjang hari, tak nak berbuka, Nabi pesan kepada dia, fasum wa aftir,
puasa boleh puasa, tapi berbukalah. Ya, nak solat malam boleh solat malam, tapi tidurlah. Sebab apa? Setiap daripada yang kita miliki ini ada haknya muslimah. Kita menunaikan hak Allah tadi, kan? Kita solat, berpuasa, itu adalah hak Allah. Tapi diri kita juga ada hak untuk makan, untuk tidur, untuk rehat. Ya, jangan sampai kita memberatkan. Ini kita panggil sebagai sederhana lah ya dalam amalan kita. Dan kita ada tetamu, macam tadi kan Salman, dia datang ke rumah Abu Darda sebagai tetamu. Tetamu ada haknya untuk diraikan. Okey, dan juga kita ada keluarga. Ini kita ada isteri, kita ada, kalau untuk kita lah ya, konteks kita sebagai seorang wanita, kita ada suami yang perlu ada haknya, yang perlu dilayan dan sebagainya. Jadi tidak boleh kita sibuk dengan amal soleh kita yang melampau-lampau itu tadi sehingga kita mengabaikan hak-hak kita. Jadi mereka berdua ya muslimah dalam kisah ini, mereka berdua pergi bertemu dengan Nabi SAW dan Salman dan juga Abu Darda menceritakan situasi ini, dan Nabi SAW beritahu kepada Abu Darda apa yang dikatakan oleh Salman tentang hak-hak itu tadi kan. Ya, setiap sesuatu ada haknya, maka berikan setiap yang mempunyai hak dengan haknya. Nabi kata, sadaqa Salman. Salman itu benar. Apa yang Salman lakukan adalah benar. Maka Nabi pesan kepada Abu Darda, ikut sebagaimana yang dinasihatkan oleh Salman itu tadi. Sebab itulah juga yang baginda nasihatkan kepada para sahabat yang lain. Jadi begini muslimah, dalam hadis yang lain Nabi SAW juga ada mengingatkan kepada kita. Ya, Nabi kata begini kepada kita muslimah, likulli amalin syirratun wa likulli syirratin fatra. Sebab dalam hadis ini ya, Nabi SAW menceritakan tentang seorang bekas hamba wanita baginda yang selalu solat di malam hari dan puasa di siang hari. Lalu Nabi SAW, bila Nabi SAW menceritakan tentang bekas hamba wanitanya itu tadi kan, jadi Nabi pesan juga kepada para sahabat dan juga tentang wanita inilah. Nabi kata apa? Likulli amalin syirratun wa likulli syirratin fatrah. Ya, hadis ini ada dalam kitab kita ya muslimah, di muka surat 51 di perenggan kita yang terakhir itu. Nabi kata, sesungguhnya setiap amalan itu ada waktu semangatnya dan setiap masa semangat ada masa jenuhnya. Kita ni muslimah dalam hidup kita, ada masa kita memang semangat. Uish, kita kalau semangat, ya Allah ya Tuhanku, kalau boleh lah nak solat malam sepanjang hari. Maksudnya nak solat malam setiap hari, maksudnya tak nak tidur-tidur sebab kita semangat. Ataupun nak baca Al-Quran, nak baca Quran tak henti-henti. Sebab apa? Semangat. Kalau dah stop pun tadi, alamak tak apalah, nak baca lagi lah, nak baca lagi lah. Begitu keadaan semangat kita. Tapi Nabi juga kata kepada kita, ya, dalam keadaan kita semangat itu, ya, ada masa kita jenuh. Apa maksud jenuh di sini? Kita bosan. Kenapa kita letih? Jadi Nabi pesan, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflaha. Maka siapa semangatnya cenderung kepada sunnahku, dia beruntung, dia adalah orang yang berjaya. Wa man kanat ila ghairi dhalika faqad halaka. Tapi siapa masa jenuhnya cenderung kepada selain itu, maka dia binasa. Dia bukan orang yang beruntung, dia orang yang rugi. Apa maksud Nabi di sini muslimah? Kita ya dalam keadaan kita bersemangat untuk melaksanakan amal soleh kita, kita ikut kepada sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan Nabi kata, orang yang sedemikian kan, contoh dalam keadaan kita semangat, kita solat qiyamul lail, kita baca Al-Quran, kita berzikir kepada Allah, ini adalah sunnah Nabi. Kita adalah orang yang aflaha, Nabi kata. Orang yang berjaya, orang yang beruntung. Tapi Nabi kata gini, kalaulah sampai pada satu masa yang kita jenuh itu tadi, yang kita bosan itu tadi, ya, namun
kita buat yang selainnya, yang mana kita buat perkara yang tidak mengikuti sunnah Nabi. Contoh, walaupun dah jenuh, dah penat tadi kan, dah tak semangat, namun kita paksa diri kita. Ini bukan sunnah muslimah. Ya, dalam keadaan yang kita tak semangat, dalam keadaan yang kita dah bosan, dalam keadaan yang kita dah letih, tapi dalam keadaan yang sendiri yang kita paksa diri kita, kita drag diri kita buat sunnah Nabi tadi, dalam keadaan yang kita paksa dan bahkan berlebih-lebihan. Ya, contoh pasang tali lah kan, masih lagi dah tak mampu nak berdiri, masih lagi nak berdiri, dah tak mampu nak puasa, kita paksa diri kita berpuasa, dah tak mampu kita ni lagi nak buat amalan-amalan solat, contohnya baca Al-Quran dan sebagainya, tapi kita paksa diri kita. Maka dalam hal ini Nabi kata ia bukan sunnah, bermakna kita buat perkara yang selain daripada sunnah Nabi. Itu Nabi kata apa tadi? Ia adalah faqad halaka. Nabi kata ia adalah kebinasaan. Kita membinasakan diri kita. Sebab apa? Kita memberatkan diri kita, kita menyusahkan diri kita sendiri. Sedangkan Nabi SAW tidak mengajarkan kita dengan hal yang sedemikian. Agama kita juga tidak menyuruh kita buat begitu. Tidak ada contohnya daripada Nabi SAW. Jadi ini kita panggil ya muslimah sebagai kesimpulan daripada perbincangan kita pada pagi ini. Kita memang amat dituntut untuk melaksanakan amalan-amalan soleh, amalan-amalan sunat. Tapi ingat muslimah, jangan sampai kita melampau-lampau, kita berlebih-lebihan ya, dalam amalan-amalan sunat kita, sehingga kita buat sesuatu yang Nabi tak buat. Contoh berpuasa kan sampai tidak mahu berbuka, solat malam sehingga tidak mahu tidur. Ada ahli keluarga tapi kita mengabaikan ahli keluarga kita. Semua ini bukan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Maka pilihlah ya muslimah untuk jadi orang yang beruntung dengan tetap mengikut apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Sama ada dalam keadaan kita bersemangat itu tadi, ataupun dalam keadaan yang kita sudah letih. Dan kita perlu rehat. Bila kita perlu rehat, rehatlah muslimah. Ya, jangan sampai kita memberatkan diri kita sehingga kita membinasakan diri sendiri. Memudaratkan diri sendiri maksudnya. Okey, baik muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih saya ucapkan kerana mengikuti kuliah kita ya di Masjid Asy-Syafa'ah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, memberikan kepada kita juga dengan kelapangan masa untuk kita ikuti perbincangan kita ya pada hari yang sama, di sesi yang sama di minggu hadapan. Ustazah tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.